Assalamualaikum bintang kecil. Saya Is. Saya Iman. Saya Firman. Saya Firhan. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Rafi. Hey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz Rafi Zainal, ya, yang akan bersama dengan bintang kecil kita. Jadi hari ini kita akan terangkan tentang pengurusan jenazah. Orang yang meninggal. Ya, orang yang meninggal. Macam mana? Innalillah. Macam mana kalau orang meninggal tu dia pergi mana? Dia pergi alam barzah. Bila seorang tu dah meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam kubur. Kubur dulu atau kita panggil sebagai alam barzah. Kubur gelap sempit kita nampak kan? Tapi kalau orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang baik, yang jaga taat pada perintah Allah, pada Rasul, mak ayah dia, maka nanti bila dia mati, masuk dalam kubur, kuburnya akan diluaskan dan diterangkan dan diwangikan. Masya Allah. Baik, jadi itu tentang kematian. Jadi kita nak tahu tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ni macam mana? Ambilkan kafan, ikat macam pocong, lepas tu simbai. Ikat macam pocong? Ini mesti pengaruh movie ni. Apakah hukum pengurusan jenazah tu? Pengurusan jenazah apa hukum dia? Wajib. Wajib? Sunat. Mana kalau tak buat tak apalah. Kita letak je dalam kubur. Wajib. Fardu kifayah. Fardu kifayah tu apa? Fardu kifayah tu apa? Fardu kifayah ini, fardu ain tahu? Tak. Fardu ain ni satu tanggungjawab kita. Maknanya rukun Islam ada berapa? 5 kan? Maknanya 5 perkara tu wajib pada setiap orang tu sebagai fardu ain. Tapi fardu kifayah ni pula ialah satu perkara yang jika seorang tu ambil tanggungjawab tu, maka orang lain pun terlepas daripada tanggungannya. Contoh, kalau bab kematian ni, kalau ada satu orang dah uruskan jenazah dia, maka orang lain semua tak menanggung dosa. Tapi kalau orang biarkan je mayat dia macam tu, kenapa? Tak apalah, biarlah dia. Maka satu kampung atau satu tempat tu semua berdosa. Jadi dalam pengurusan jenazah tu sendiri, berapakah rukun dia? Rukun ni kewajipan dia tau. Berapa? 4. Ada 4. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Satu apa dia yang pertama? Mula-mula sekali. Mandi. Yes. Betul kata dia, mandi. Lepas mandi? Ikat. Ikat lagi. Bungkus. Bukan bungkus, kafan. Balut tu, balut kita nak balut makanan. Kafankan dia. Selepas kafan, sembahyangkan dia, solatkan jenazah. Dan kemudian kita kebumikan dia, masukkan dia ke dalam tanah, kita kebumikan dia. Maka 4 tu dia wajib. Tadi apa dia? Mandi, kafan, solat dan kebumikan jenazah. Sebelum kita nak pergi ke bahagian pengurusan jenazah, ya, Ustaz nak terangkan tentang bagaimana kalau kita berjumpa dengan orang yang sedang nazak. Tahu nazak tak? Tahu dia macam dah nak mati. Macam mana keadaan orang nazak? Dia macam sesak Dia mudah je. Sesak nafas. Sesak nafas, okey, betul. Tepat lagi. Tidak kuat nak bangun. Okey. Yang paling tepat Dia ialah freeze. orang nazak, dia mesti terbaring. Pernah nampak orang nazak berdiri? Kau kenapa ni? Tengah nazak kan? Orang nazak mesti baring. Katakanlah bila dalam keadaan orang tengah nazak, dia mulalah mata dia naik ke atas, pandang dada dia. Kenapa nak mata dia naik atas? Sebab apa? Dia Kerana nampak malaikat. yes, dia nampak benda-benda gaib. Dia nampak rohnya. Diri kita ni adalah roh. Yang ni jasad. Roh ni benda yang kita tak nampak. Daripada kaki, dia akan keluar sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada. Akhirnya keluar melalui kepalanya, ubun-ubun di kepalanya. Maka mata dia akan pandang ke atas, melihat rohnya pergi. Maka orang yang tengah nazak ni, pertamanya benda yang boleh kita bantunya ialah apa? Apa kita kena bantu dia? Suruh baca. Suruh baca? Nah, baca sekarang buku ni. Masukkan roh dia balik. Masuk, macam mana masukkan roh? Tarik. Kartun ni. Tadi kan mandi kan? Itu lepas selesai. Ni dia belum mati lagi. Nak buat apa? Benda pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan kalimah la ilaha illallah. Talqin tu maksudnya ajarkan dia, ingatkan dia. Maka kita kena pastikan dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Firman, ikut saya ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai dia dah boleh cakap. Senangnya. Senanglah pasal dia hidup lagi. Tapi kalau dia nak mati, susah. Dalam keadaan sempit,
susah dia nak mengucap kalimah la ilaha illallah, ya. Tapi kita kena ikhtiar juga sampailah dia dapat ucap. Itu yang pertama Nabi suruh kita ajarkan pada orang yang sedang nazak ni kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Supaya macam Masuk kalau syurga. bukan, supaya macam kalau dia tak mengucap lagi, dia boleh mengucap lagi, dia mati dengan iman. Yes, itu betul juga. Tapi yang lebih tepat, man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga. Perkara kedua, ketika berhadapan orang nazak, apa kita nak buat? Bacakan ayat Kursi. suci Al Quran. Yasin. Yes, surah Yasin antaranya. 3 kul tu pun kita boleh baca kan. Pada orang yang sedang nazak. Okey, yang ketiga kita boleh bantu dia apa? Orang tengah nazak ni, kalau dia minta air, bagi dia air. Air, bagi dia air. Tapi janganlah kita ambil minta air dalam botol mineral tu, buka mulut dia, tutup hidung. Gok. Tak boleh macam tu. Kita ambil sudu sikit, suapkan Picah gari. Picah gari, straw, suap perlahan. Jangan kita sembuh, zoom, cuci tu kan. Sedap dia. Perlahan sampai Arwah terus. Itu 3 perkara yang perlu kita buat ketika berhadapan orang yang sedang nazak. Baik, bila dia baru meninggal dunia, biasanya mata dia naik ke atas. Okey, lepas tu kita yang ada kat tepi ni buat apa? Tutup mata dia. Lepas tu tiba-tiba mata dia terbuka. Buka balik. Buka balik. Buka balik. Sudah hantu. Bukan hantu ya. Ini kerana benda yang apabila kita meninggal, darah kita berhenti, urat kita pun dah tegang, udara masuk ke hidung, kat mulut, maka dia akan mula membengkak. Tangan kita mula bengkak semua kan. Maka mata kita pun akan membesar. Cuba tutup perlahan. Guna cara yang baik. Kemudian kita letak kapas ke hidung dia. Kenapa kena taruh kapas? Sebab contohlah kan, kita letak hati ayam dekat tepi. Siapa yang datang? Semut datang, lalat datang kan. Maka untuk mengelakkan semut, lalat, apa-apa binatang yang serangga datang, maka kita tutup laluan dia. Sebab dia nak masuk ke sini. Telinga, mulut, kita letak kapas. Itu cara dia. Mulut pun letak kapas. Yes. Sikit je lah, jangan banyak-banyak sangat. Bau hidung kobong tak boleh. Jangan kita paksa dia, sikit je. Dan untuk elakkan dalam badan dia ada darah, ada air dalam badan dia, maka bila dia mati, dia akan keluar ikut hidung, ikut telinga, ikut mulut kan. Kita tutup dengan kapas supaya tak meleleh. Kita buat gimmick lah ya. Buka seluar dia, buka baju dia, lepas tu kita ambil kain tutup atas badan dia. Tak, ni kain lain, kain batik. Kan biasa orang tutup kan? Tak pernah tengok drama Melayu? Pernah. Kita ambil contoh ya. Ni Ustaz ada bawa kotak ni. Wow. Dalam kotak ni, ni kotak Ada apa? apa tu? Tengok betul-betul. Ni kit pengurusan jenazah. Pernah dengar first aid kit? Tahu? First aid kit untuk apa? Untuk bagi macam Bantuan kecemasan. Ini Med kit. funeral preparation kit. Kit pengurusan jenazah. Memudahkan kita kalau ada kematian, pakailah. Ada apa dalam? Macam-macam dalam ni. Tengok ni apa dia. Kita keluarkan satu. Kita ambil gunting jap. Okey, kita Wah, gunting. gunting. magic. Macam-macam ada dalam poket ni. Kan? Wah, poket Doraemon. Kita ambil satu lagi kain. Ni kain kafan dalam ni. Ui. Alright. Kain hitam untuk Ni kain hitam ni nak tutup badan dia supaya orang tak nampak aurat dia. Kita kan nak buat contoh Untuk masa depan. untuk masa depan. Semua akan pakai benda tu nanti. Kan? Pakaian terakhir kita. Kain kafan tu warnanya putih, sunat. Kenapa kena guna warna hitam? Tak, ini bukan kain kafan. Ini bila kita berlaku kematian, jadi kita kena tutupkan dengan selai kain. Sebab baju seluar dah buka. Oh. Cuba kalau kain putih terus. Nampak tak badan dia? Yes, pasal jarang kan. Kemudian kita kiamkan tangan dia. Okay, kiamkan tangan dia. Macam mana kiam? Patahkan. Bukan patahkan, kiam. Kiam gini. Ingat kiam. Ayo. Kita solat macam mana solat? Macam ni. Solat gini. Gini. Solat ginilah. Tangan kiri kat bawah, kanan atas. Kaki dia kita luruskan. Ujung bawah tu rapat kaki dia. Rapat. Macam tu keadaan dia. Arwah dulu baik orang. Baik arwah ni kan. Panjangkan Wah, sikit. boleh besarkan. Boleh. Ini saiz dewasa. Okey. Macam tu macam tu. Jadi bila seram pula. keluarga datang nak tengok keluarga. Buka. Lepas tu nangis. Nangis. Kemudian
kita pun standby lah. Kalau ada najis, ada tahi kan, bersihkan. Lepas tu letak wangi-wangian. Tujuannya apa? Sebab mayat bila meninggal dunia, Bau busuk. dia akan keluar bau. Kemudian dah selesai, maka habislah kita untuk permulaan ketika dia baru meninggal dunia. Jadi bila ada kematian, kita datang sebab dapat pahala yang banyak. Pahala apa? Nabi kata barang siapa yang hadir solat jenazah, maka baginya pahala 1 qiran. Qiran tu apa? Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, qirat tu apa? Jawab Nabi, qirat tu pahala sebesar Bukit Uhud. Google Bukit Uhud, tengok besarnya Bukit Uhud. Besar itulah pahala orang yang solat jenazah. Orang yang ikut hantar jenazah sampai kubur, dapat lagi 1 qirat. Maknanya 2 qirat untuk orang yang solat jenazah dan juga orang yang hantar jenazah ke kubur. Besar tak pahala Firman? Besar kan? Sekarang kita nak tunjuk contoh pula yang seterusnya. Bila kita ada kematian, macam mana kita nak mandi kafan mayat? Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. So, macam biasa, jangan lupa like, follow,